Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila alihi wa ila ashabihi wa ila kafatil anbiya wal mursalin wa ila jami'al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa li masyayikhina wa li muallimina wa li mudarrisina al-ahya'i minhum wal amwat. Syai'u billah lahumul Fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma amin amin amin. Yang dimuliakan dan yang dikasihi pengurusi dan isi jawatan kuasa surah Al-Hidayah, seterusnya muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, nikmat Allah Ta'ala kepada kita tak mampu dihitung, dan kita merafa'kan, menzahirkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat sekalian, kita juga menyatakan rasa syukur dan gembira. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala kita dapat meneruskan pertemuan dan perbincangan kita. Dan pada kali ini dan seterusnya, insya-Allah kita akan mula memasuki perbincangan berkenaan ataupun memanfaatkan ilmu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala melalui kitabnya, kitab 40 hadis Matan Al-Arba'in An-Nawawiyah, yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Baik. Untuk tujuan tersebut, saya insya-Allah selaku pemudah cara, mudah-mudahan dengan barakah keikhlasan tuan-tuan dan puan semua, saya juga menumpang keberkatan tersebut untuk sama-sama orang kata meningkatkan juga kefahaman saya terhadap ilmu hadis ini, dan kita sama-sama akan mengambil faedah daripada hadis-hadis yang dimuatkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Baik. Untuk tujuan tersebut, saya akan menggunakan kitab syarah hadis 40 tersebut yang berjudul Al-Kafi dan Tatmim Al-Kafi, yang ditulis oleh mantan Mufti Wilayah Persekutuan, iaitu Dr. Zulkifli Al-Bakri. Saya tunjukkan buku ini, yang mana buku ini diterbitkan oleh Pustaka Cahaya Kasturi, yang mana kalau tuan-tuan semua nak buat pelaporan, alhamdulillah buku ini sangat-sangat memberikan manfaat kepada kita, yang mana saya dapatkan secara dalam talian, dan kosnya termasuk penghantaran adalah sekitar RM60 lah. Kalau dekat belakang ni dia nyatakan harga yang dicadangkan adalah RM70 lah. Namun tak ternilai lah dengan RM1 dari segi manfaat yang akan diperoleh. Pada masa sama juga, saya juga akan memanfaatkan hadis buku ini yang disusun oleh Syekh Mustafa Abdul Rahman, terbitan Dewan Pustaka Fajar. Dewan Pustaka Fajar. Jadi kedua-dua ini kita akan manfaatkan, kita akan gunakan. Baik. Dan saya dimaklumkan Kisra ada menghantar salinan PDF berkenaan hadis ini. Ada dua edisi yang dikongsikan kepada para peserta. Namun insya-Allah yang intipati hadis yang utama tu samalah, cuma dari segi huraian tu adalah yang variasi daripada penerbit-penerbit yang menyusunnya. Dan kitab 40 hadis Arba'in An-Nawawiyah ini baru-baru ni kan dianjurkan jilsah ataupun majlis ulama dengan Perdana Menteri kita
yang mana dihadiri oleh mantan mufti Mesir, Al-Imam Al-Alamah Syekh Dr. Ali Jum'ah. Dan pada pertemuan tersebut saya dimaklumkan yang mana Syekh Ali Jum'ah menyebutkan kepentingan hadis 40 yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Itu bagaimana para ulama menyatakan, menegaskan bagaimana pentingnya ilmu yang termuat dalam kitab hadis tersebut. Baik. Jadi insya-Allah pada malam ini, sebelum kita mula memasuki hadis yang pertama dan seterusnya dalam kitab hadis ini, marilah sama-sama kita berkenalan dengan Imam yang mulia Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pernah dengar tak nama Imam An-Nawawi? Pernah dengar ya? Pernah dengar Imam An-Nawawi, salah seorang imam yang sangat besar keilmuan dan jasanya dalam mazhab Imam Syafi'i, ya? Mazhab Imam Syafi'i. Jadi saya pada semester yang lepas saya mengikuti kursus kajian teks syariah, dan dalam mazhab Imam Syafi'i antara kitab yang besar dalam perbincangan fiqh ini adalah kitab Minhajut Talibin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Jadi sangat besar jasa Imam An-Nawawi yang mana beliau mengumpulkan perbincangan perbahasan dalam mazhab Syafi'i, memudahkan urusan kita. Jika sebelum ini berada di banyak tempat, namun di sana Al-Imam An-Nawawi atas kesungguhan beliau menghimpunkan dalam kitab Minhajut Talibin. Baik. Jadi masya-Allah, kalau kita nak berkenalan dengan Imam An-Nawawi ini pastinya memerlukan masa yang panjang Namun pada malam ini kita cuba sentuh serba sedikit untuk orang kata apa, membuka mata kita, memberikan sentuhan hati yang lebih rapat lagi. Sama juga lah dalam mana-mana buku, kalau secara moden yang pada hari ini, kalau kita lihat mana-mana buku yang diterbitkan, kita juga teringin nak tahu siapakah penulis buku tersebut, bagaimanakah akhlak dia di luar buku yang dia tulis. Jadi kalau boleh kita sangat menghargai penulis yang memang dia mengamalkan apa yang ditulisnya. Lebih-lebih lagi para imam kita yang sangat ikhlas dalam menulis kitab. Baik, kita akan lihat di sini Al-Imam An-Nawawi. An-Nawawi adalah gelaran yang disandarkan kepada tempat kelahiran Imam An-Nawawi, iaitu di Nawa. Baik, kita akan teruskan di sini. Nama penuh beliau ialah Abu Zakaria Yahya. Ya, itu namanya Abu Zakaria Yahya bin Sharaf bin Marri bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Al-Dimashqi. Dimashq ini, Dimashq tempat di Syria, di Suria, ataupun disebut sebagai Damsyik ya. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 Hijrah di Nawa. Ini yang menjadi gelaran sandaran kepada beliau, An-Nawawi. Di Nawa, iaitu sebuah perkampungan yang terletak di Hawan, iaitu kira-kira 50 km daripada selatan Damsyik. Okay. Sejak kecil lagi beliau rajin menuntut ilmu, menghafaz Al-Quran dan lain-lain. Okay, baik. Jadi hari ini alhamdulillah ada Wikipedia, ada Google Map. Nanti kalau rajin bukalah, cuba search kat mana kedudukan Nawa tu. Jadi kita boleh nampak gambaran bagaimana Al-Imam An-Nawawi dilahirkan di Nawa. Jadi kalau tengok, saya pun ada tengoklah peta yang ditunjukkan. Dia terletak macam dinyatakan di sini 50 km dari selatan Damsyik di Syria, di Suria. Dan kita lihat di sini sejak kecil lagi Al-Imam An-Nawawi rajin menuntut ilmu, menghafaz Al-Quran dan seumpamanya. Jadi daripada sini kita mengambil pengajaran yang sangat hebat. Kita nak pupuk kepada diri kita sendiri dan juga generasi lepas kita, bawah-bawah kita, anak-anak kita, anak saudara kita, adik kita, apa semua. Kita nak memupuk semangat belajar itu daripada kecil lagi. Kita asuh mereka. Sebab itulah ditunjukkan oleh para ulama Islam
mereka daripada kecil lagi dah menunjukkan kesungguhan. Yang itu kita nak channelkan. Namun di sana ada juga para ulama yang dia punya time frame dia berbeza. Ada juga yang bermula ketika dah dewasa, tidak ada masalah. Ada pilihan di sini yang kita nak ambil pengajaran ataupun motivasi adalah kita nak memupuk semangat itu daripada awal lagi, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Baik. Kemudian Imam An-Nawawi beliau berhijrah ke Damsyik pada tahun 649 Hijriah. Tadi beliau lahir pada 631, pada 649 beliau berhijrah ke Damsyik. Dinyatakan di sini pada usia beliau 19 tahun ya, untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Ya. Kalau dibandingkan pada moden di hari ini di Malaysia, 18 ini kira-kira dah habis SPM kan. 18, 19 itu adalah umur yang mana peralihan daripada sekolah menengah ke pengajian tinggi ya, yang ada mengikuti persediaan IPT dan seumpamanya. Jadi kita lihat pada usia 19 tahun ini ya, usia yang sangat muda ini, Imam An-Nawawi berhijrah ke Damsyik untuk menuntut ilmu-ilmu agama. Mengapa Damsyik menjadi tumpuan? Kerana Damsyik pada masa itu menjadi bandar ilmu dan bandar ulama. Kalau kita ikuti sejarah tamadun Islam ya, bagaimana bermulanya dengan kerajaan Islam di Madinah, pimpinan Nabi Muhammad SAW, diteruskan dengan khulafah yang 4 tersebut, kemudian kerajaan Umayyah, Abbasiyah dan seterusnya. Kita akan lihat ya, kalau kita ikut timeline tersebut, pada waktu ini Damsyik menjadi bandar ilmu dan bandar ulama. Baik. Seterusnya dinyatakan di sini ya, kita juga bersyukur dan kita menghargai apa yang dicatatkan oleh Dr. Zulkifli dan pasukannya. Mereka memuatkan biodata Al-Imam An-Nawawi ini, manaqib ini. Okey, baik. Al-Imam An-Nawawi, masya-Allah kesungguhan beliau membaca dan mempelajari. Berapa mata pelajaran sehari semalam? Beliau belajar, membaca dan mempelajari sebanyak 12 mata pelajaran sehari. Dalam tempoh sehari semalam daripada tuan-tuan gurunya. Sehari semalam 12 mata pelajaran. Kita buat anggaran lah kan. Kalau kita kerja hari ni, working hours kita 8 jam kan. Jadi kesungguhan ulama kita ada lebih dari itu lagi kan. 12 mata pelajaran yang dibaca dan dipelajari oleh tuan-tuan gurunya. Bahkan dikatakan bahawa beliau tidak pernah tidur secara nyenyak selama 2 tahun kerana kesungguhan beliau yang sangat tinggi dalam menuntut ilmu. Baik. Jadi di sini diteruskan lagi ya, pada perenggan ketiga ini, akhirnya beliau yakni Imam An-Nawawi mendapat kebenaran untuk mengajar di Darul Hadis Al-Ashrafiyah selepas kewafatan Imam Abu Syamah pada tahun 665. Jadi di sini ya, nanti kita akan lihat siapakah antara guru-guru Al-Imam An-Nawawi. Baik, di sini apa yang kita nak ketengahkan di sini adalah bagaimana dalam tradisi pengajian ilmu Islam ya, kita memasuki ilmu ini dan berada dalam perbincangan ilmu ini bukan keseorangan. Kita kena masuk dengan guru dan sentiasa bersama dengan guru, muzakarah, perbincangan dengan ahli ilmu yang lain. Tidak wujud di sana suatu bentuk, orang kata apa, konsep bagaimana seseorang itu dia bersendirian sahaja. Macam orang kata apa, komando yang boleh seorang saja masuk ke meja perang. Tidak. Dalam ilmu ini kita masuk dengan bimbingan guru-guru dan kita bersama dengan guru-guru. Sebab itulah yang di antara tradisi ataupun amalan yang kita lakukan juga adalah kita mengutamakan isnad, rantaian ilmu yang kita terima tersebut. Baik, di sini kita lihat ya, nanti kita akan lihat antara nama guru-guru Al-Imam An-Nawawi. Namun di sini kita nak beritahu, nak tegaskan juga adalah bahawa ilmu agama ini perlukan proses pembelajaran dan tidak terhad kepada beberapa guru sahaja.
kena ada kesungguhan untuk kita pelajari daripada guru-guru yang hidup, guru-guru yang merupakan insan yang kita boleh berinteraksi. Kita melihat mereka dan mempelajari bukan sekadar apa yang mereka syarahkan, tetapi akhlak dan kepribadian mereka. Jadi insya-Allah kita semua ni, alhamdulillah ya, di sini pun banyak ya, dengan perbincangan pengajian yang ustaz-ustaz yang lain, yang mana kita teruskan usaha kita ya. Okay, baik. Dan di sini kita lihat ya, dinyatakan bahawa Al-Imam An-Nawawi mendapat kebenaran untuk mengajar. Sebenarnya konsep kebenaran untuk mengajar ini telah lama diamalkan dalam tradisi pengajian ilmu Islam. Kalau dahulu yang menilainya adalah guru-guru, termasuk juga di Al-Azhar Syarif, yang mana seseorang itu akan dinilai oleh guru-gurunya sama ada dia layak ataupun tidak untuk mengajar ilmu. Yang ini pun kena bagi perhatian kerana dewasa ini kita lihat macam-macam penyampaian yang disampaikan dalam laman sosial. Secara zahirnya mereka boleh menampakkan diri sebagai orang yang ada banyak informasi. Namun kita tak tahu selok-belok betulkah apa yang mereka faham dan mereka sampaikan. Jadi di konteks Malaysia ni, itulah yang dikatakan adanya proses penilaian dan diberikan kebenaran untuk mengajar ataupun berceramah. Ya, baik. Okey. Jadi seterusnya di sini disertakan juga kisah bagaimana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dia berhadapan dengan pemerintah ketika itu. Ada kisahnya. Kalau tuan-tuan semua nak bagi tahu, nak terus mengetahui ya. Namun di sini khulasanya adalah nak menunjukkan bahawa Imam An-Nawawi berpegang kepada prinsip dan tidak sembrono mengikut kehendak dan desakan daripada pihak yang berkuasa. Baik. Seterusnya, okey. Di sini disertakan kisah juga bahawa Al-Imam An-Nawawi pernah diusir ya, keluar daripada Damsyik kerana ketegangan yang berlaku di sini, dan Imam An-Nawawi berlapang dada dan Imam An-Nawawi berada di kampung ya. Okey, baik. Al-Imam An-Nawawi kembali selepas pemerintah yang ada ketegangan itu dah meninggal dunia. Kemudian Al-Imam Nawawi yang ada di kampung tu, Imam Nawawi kembali ke Damsyik untuk mengajar di Damsyik setelah dirayu oleh para ulama yang lain. Setelah sekian lama mengajar dan diringkaskan cerita, Al-Imam An-Nawawi balik semula ke kampung. Balik ke kampung, dan sekembalinya Al-Imam Nawawi daripada haji, beliau wafat di sisi kedua orang tuanya serta keluarganya pada malam Rabu 24 Rajab 676 Hijriah, dan pada usia 45 tahun. Masya Allah, sangat muda. Dan Imam An-Nawawi ghair mutazawwij ya, tidak bernikah, dan Masya Allah kehidupannya sangat barakah padat dengan usaha keilmuan. 45 tahun. Dan baru-baru ini ya, saya menghadiri majlis ilmu dengan Syekh Ali Jumaah, disebutkan ya, perbincangan tentang ibadah puasa ya, ibadah puasa. Ini perbincangan tentang afkar ya, idea-idea utama dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali rahimahullah taala, yang mana bila menyentuh bab puasa dibicarakan tentang puasa-puasa sunat yang ada. Maka Al-Imam Dr. Ali Jumaah menceritakan, kalau diringkaskan, kalau kita nak kumpul ibadah puasa yang dilaksanakan oleh baginda Nabi SAW, dikumpul semua tu puasa hari putih, puasa Isnin, Khamis dan seumpamanya, dia dikumpulkan, bilangannya adalah kira-kira 6 bulan. Jadi itu menunjukkan rasionya adalah separuh-separuh puasa dengan tidak puasa. Dan itulah puasa yang dinyatakan juga puasa yang baik adalah puasa Nabi Daud, iaitu puasa sehari berpuasa, seterusnya buka, kemudian puasa balik. Itu dia. Baik. Dan di sini ulama menyebutkan makruhnya puasa ad-dahr, iaitu puasa berterusan setahun. Dan dinyatakan di sini
Ada juga pendapat ulama fuqaha yang menyatakan qaul mereka, dan di sini dinyatakan Imam An-Nawawi berpuasa setahun. Namun dalam konteks ini Imam An-Nawawi lainlah kes dia. Imam An-Nawawi ni sangat sibuk hariannya dengan usaha keilmuan. Baik. Jadi itulah Imam An-Nawawi pada usia 45 tahun. Tak apalah, Imam An-Nawawi pergi dalam keadaan Masya Allah sangat-sangat syarat, tak terhitung apa bekalan beliau Imam Nawawi, dan sampai hari ini tahun berapa? 144 Hijriah, betul tak? Ada kalkulator tak? Cuba kira 1444 tolak 676. 676 adalah tahun wafatnya, meninggalnya Imam An-Nawawi. Berapa tahun dah Imam An-Nawawi dah meninggalkan kita? 1444 tolak 676. Saya tak ada kalkulator. Berapa? 768. Masya Allah, sangat panjang. Sampai hari ini ilmu Imam An-Nawawi sentiasa digunakan. Lihat Imam An-Nawawi, dia betul-betul invest masa dia 45 tahun. Dia punya return tu dah lebih 600 tahun. Masya Allah, continuously dapat. Itu dia. Baik. Okey, baik. Seterusnya di sini sebelum kita mula memasuki tentang perbincangan hadis dalam kitab Al-Quran Imam An-Nawawi ini, secara ringkasnya kita akan sebutkanlah guru-guru Al-Imam An-Nawawi. Kemudian kita tangguh dahulu berbicara tentang Al-Imam An-Nawawi, dan kita akan mula masuk ke hadis yang pertama. Baik. Al-Imam An-Nawawi terkenal dengan kesungguhan menuntut ilmu. Kesungguhan menuntut ilmu. Beliau sanggup melakukan rihlah ilmiah, perjalanan ilmu, semata-mata nak berguru, nak bertalaqi, jumpa berdepan dengan guru dan para masyayikhnya, yang mana guru tersebut dikenali dengan keilmuan dan kefiqahan. Fiqah ni maksudnya dipercayai, diyakini. Antara gurunya yang masyhur ialah, di sini untuk tujuan mengambil barakah kita sebutkan dan saya sendiri pun tidak tahu dengan secara terperinci disebutkan di sini disenaraikan antara guru yang masyhur. Yang pertama Ishaq bin Ahmad Al-Maghribi, Abdul Rahman bin Nuh Al-Maqdisi, Umar bin As'ad Al-Irbili, Khalid bin Yusuf Al-Nablusi, Adhiya bin Tamam Al-Hanafi, Ahmad bin Salim Al-Misri, Muhammad bin Abdullah bin Malik Al-Zayyani, pengarang Al-Alfiyah, Umar bin Bandar Al-Taflisi, Ibrahim bin Ali Al-Wasiti, Ahmad bin Abdul Daim Al-Maqdisi, Ismail bin Abi Al-Yus Al-Tanqi, Abdul Rahman bin Salim Al-Ambari, Abdul Rahman bin Muhammad Qudamah Al-Maqdisi, Abdul Aziz bin Muhammad Al-Ansari, dan lain. Itu dia antara guru Al-Imam An-Nawawi. Jadi sekali lagi sebagaimana kita tegaskan pada perbincangan awal pertemuan kita hari ini, malam ini adalah dalam tradisi keilmuan Islam, kita masuk dalam keilmuan ini kena belajar dengan guru, dan banyak guru yang sangat kita perlukan. Tak boleh kita duduk menyendiri seorang-seorang, pulun dengar YouTube seorang-seorang, pulun baca Google, Wikipedia seorang-seorang. Lepas tu kita nak menjelma dalam masyarakat. Itu sesuatu yang gharib. Sesuatu yang gharib. Sebab itulah kalau kita lihat dalam karangan yang lain juga, bagaimana pentingnya diceritakan manaqib penulis-penulis atau ulama, untuk kita tahu kredibiliti ilmu yang dibina. Baik. Alhamdulillah, sedikit pertemuan kita pada malam ini dimulakan dengan muqaddimah pengenalan kita dengan Al-Imam An-Nawawi. Baik, kitab yang kita akan lihat pada malam ini dan akan datang insya-Allah, kalau nak dirujukkan dengan nama dia ialah Matan Arba'in An-Nawawiyah. Matan ini bermaksud teks, Arba'in ini bermaksud 40. An-Nawawiyah itu disandarkan kepada yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi, yang sangat masyhur, sangat masyhur.
Baik, izinkan saya menyebutkan juga di sini apa yang dicatatkan oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dalam hal ini banyak ulama yang menyusun yang memuatkan 40 hadis Nabi SAW. Ya, baik. Sebab itu kita lihat kan ada kan 40 hadis tentang akhlak mulia, 40 hadis tentang keutamaan ilmu dan seumpamanya. Baik. Imam An-Nawawi berkata, saya memohon petunjuk daripada Allah Ta'ala dalam menyusun 40 hadis ini. Ini juga amalan yang dilakukan oleh ulama Islam. Sebelum mereka mula menulis kitab, mereka akan bermunajat dan memohon pertolongan Allah SWT. Dapatkan bimbingan. Nak tulis apa dia? Dan mereka mementingkan kebersihan rohani jiwa dia. Sebab itu, kalau kita pasal kita ulama yang Masya Allah yang barakah ini, kita terasa jiwa kita dekat bila kita membaca. Kerana apa? Pada waktu mereka menulis, mereka ada persediaan rohani jiwa yang bersih semasa menulis. Baik. Dalam menyusun 40 hadis ini mengikut langkah yang telah ditempuhi oleh para imam yang alim dan para ahli hadis yang disebutkan di atas. Ya, baik. Jadi di sini dinyatakan keistimewaan kitab 40 hadis Imam An-Nawawi ini ialah yang pertama, dia merangkumi semua hadis yang berkaitan kehidupan manusia. Sebab itulah Dr. Ali Umar menyebutkan kepentingan kitab 40 hadis ini Imam An-Nawawi ini. Baik. Hadis-hadisnya pula menjadi asas kepada kaedah agama yang penting. Hadis-hadis yang mengandungi dasar-dasar yang utama yang menjadi panduan kaedah dalam agama kita. Ramai ulama yang mensyarahkan hadis ini. Jadi Al-Imam An-Nawawi dengan Masya Allah keluasan ilmu Imam An-Nawawi, beliau melihat ini adalah 40 hadis yang besar panduan dikumpulkan. Dan selepasnya pula ramai ulama lain yang mensyarahkan. Kitab ini menjadi kitab yang amat masyhur dalam kalangan ulama dan orang awam seluruh pelosok dunia. Dan kitab ini dipelajari oleh berbagai lapisan masyarakat. Baik, di sini Dr. Zulkifli Al-Bakri ada menyenaraikan kitab-kitab yang berfungsi berkhidmat sebagai penerang, penjelas kepada kitab 40 hadis Imam Nawawi. Banyak saya tak sebutkan semua lah banyak, lebih daripada 10 syarah An-Nawawi syarah, mensyarahkan 40 hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Baik, masih sedikit Alhamdulillah. Baik, insya-Allah kita lihat okay, baik. Dalam hadis yang pertama boleh kita mula lihat hadis yang pertama yang berjudul niat dalam amalan. Daripada Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Terjemahan hadis ini sesungguhnya setiap amalan yang berdasarkan niat. Sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niat. Dan sesungguhnya setiap seorang mengikut apa yang dia niat. Maka sesiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasul. Dan sesiapa yang hijrahnya kerana dunia untuk dia dapati dan perempuan untuk dikahwininya, maka hijrahnya mengikut apa yang dia hijrah kepada. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Di sini dinyatakan nombor hadis nombor yang pertama. Jadi Imam Al-Bukhari sendiri dalam menyusun hadis dalam kitab, Imam An-Nawawi meletakkan hadis ini hadis yang pertama. Okey, baik. Okey,
Antara pendekatan kitab syarah ni yang disusun oleh Dr. Zulkifli Al-Bakri, beliau memuatkan juga biografi ringkas perawi yang meriwayatkan hadis ini, yang melaporkan hadis ini. Baik, saya teruskan kepada syarah hadis ini. Okey, baik. Hadis ini sangat besar, dia punya kedudukan dia. Ada ulama menyatakan hadis ini adalah 1/3 daripada ibadah kita. Kerana apa? Sebab ibadah kita ini dia melibatkan 3 komponen ataupun 3 rukun. Contohnya dalam solat kan ada rukun qauli, rukun yang melibatkan qalbi, hati, dan rukun fi'ali. Jadi dia dah mewakili 1/3. Dan ada juga yang menyatakan bahawa hadis ini telah merangkumi 1/2 daripada ibadah kita. Kerana apa? Sebab kita ni hidup ada 2 unsur ataupun 2 bahagian kita, bahagian rohani dan bahagian jasmani. Jadi niat ini dia melibatkan urusan rohani kita, dalaman kita. Baik. Di sini dinyatakan keistimewaan hadis ini. Imam Abu Dawud berkata, sesungguhnya hadis ini merupakan hadis bahawasanya segala amalan itu adalah dengan niat, yang merupakan separuh daripada Islam. Sebenarnya yang kita sebutkan tadi, dia dah jadi separuh daripada Islam. Kerana ad-din itu 2 perkara, sama ada yang zahir iaitu amalan, ataupun yang batin iaitu niat. Sebab tu kalau kita fikir balik apa ucapan raya yang sangat masyhur dalam kalangan warga Nusantara kita? Selamat Hari Raya, maaf, zahir dan batin. Kalau sahabat-sahabat kita di Indonesia, selamat Hari Raya lahir dan batin. Jadi dia merangkumi 2 benda. Yang zahir, kok lah terpukul kawan kita kan, pasal bulan puasa kan. Dan perkara yang batin, kita tersangka buruk dekat dia kan. Kita mohon maaf zahir dan batin. Baik. Itu adalah yang dinyatakan oleh Imam Abu Dawud. Hadis ini dah merupakan separuh daripada Islam. Sebab kita ni membabitkan zahir dan batin. Baik, seterusnya Imam Ahmad dan Imam Asy-Syafi'i pula berkata dalam hadis ini mengandungi 1/3 ilmu. Tadi yang kita sebutkan 1/3 kan, proportionnya. Kerana apa? Usaha seseorang itu adalah sama ada dengan hati, lidah, dan anggota tubuh badan dia. Maka dengan niat, hati dah menjadi salah satu daripada 3 pembahagian tersebut. Dalam hadis yang lain yang membicarakan tentang dakwah, amar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, atau kama qala, berbunyi man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman, atau kama qala. Mafhum hadis ini menyebutkan jika di antara kalian nampak benda yang munkar, maka ubah dengan tangan. Tangan ini difahami sebagai kuasa. Apa yang kita boleh lakukan ikut konteks masing-masing. Pihak yang berkuasa, yang ada kuasa, laksanakan, ya, laksanakan secara fizikal. Kalau tak mampu, laksanakan dengan lisan, dengan ucapan. Dan kalau tak mampu juga, kita benci dalam hati. Dan itu adalah selemah-lemah iman. Nampak dalam hadis ini pun telah menggambarkan, menunjukkan bahawa ada 3 pembahagian ini. Dan hadis ini menceritakan tentang niat, perkara dalaman, perkara hati, perkara batin. Maka dah menjadi 1/3. Baik. Hadis yang tentang amar ma'ruf nahi munkar itu pula, kita benci itu bukannya kita benci susuk tubuh fizikal, tidak. Kita benci perbuatannya. Yang ini kita kena faham betul-betul, kemas-kemas. Kerana apa? Kalau kita benci fizikalnya, susuk tubuhnya,
Mungkin hari ini beliau melakukan kesalahan. Kalau kita benci kerana fizikalnya, dirinya, bagaimana kalau minggu depan dia dah bertaubat? Dia sungguh-sungguh bertaubat. Dia dah tak buat dosa tu. Tapi kalau kita benci disebabkan fizikal dia, maka kebencian kita itu akan berterusan. Berbeza kalau kita benci perbuatannya itu. Maka selepas dia dah meninggalkan perbuatan itu, dia bertaubat kepada Allah Ta'ala, maka sudah tidak ada lagi kebencian. Itu yang kita kena faham dan kita perbetulkan. Terutama bagi saya sendiri, untuk saya ingatkan diri saya sendiri perkara ini. Baik. Sama juga ulama-ulama Islam, sarjana-sarjana Islam, dengan kematangan ilmu yang mereka ada, jika mereka mengkritik ulama lain ataupun sarjana lain, maka mereka mengkritik idea tersebut. Dia tidak mengkritik sesuatu tubuh tersebut. Sama juga pada hari ini ya. Kalau kita pergi tengoklah orang yang duk bergaduh pasal politik ni, ada kecenderungan mereka menghina fizikal. Bukannya mereka mengkritik secara objektif, adakah polisi ni betul ataupun tidak. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyatakan, tiada pada perkhabaran Nabi SAW lebih lengkap dan kaya serta banyak faedah daripada hadis ini. Itu apa yang diamati oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dan Dr. Zulkifli Al-Bagri menyatakan, untuk lebih kita lihat perkara ini boleh rujuk kepada kitab Fathul Bari yang merupakan syarah kepada Sahih Al-Bukhari yang ditulis oleh Imam Ibn Hajar. Imam Abdul Rahman Ibn Mahdi berkata, hadis ini termasuk 30 bab daripada ilmu. Imam Syafi'i juga berkata, hadis ini termasuk dalam 70 bab daripada ilmu. Itu nak menunjukkan betapa mustahabnya. Sebab tu masa kita bulan puasa, apa yang kita kena buat? Kita kena niat niat puasa. Puasa wajib kena niat sebelum fajar terbit, fajar sunyi kan, sebelum subuh kan, lepas masa maghrib dan sebelum subuh tu dah kena niat. Berlainan dengan puasa sunat. Puasa sunat contohnya kita pagi tu kan, kita bangun, kita lepas main subuh semua, tapi kita buat benda yang batalkan puasa lagi. Tengok hari tu, contohlah kan, makanan tak banyak kat rumah, kurang motivasi nak makan sikit, dan kita terdetik nak berpuasa, boleh niat puasa sunat pada hari tersebut. Dan puasa sunat boleh dibuka, contohnya pada hari itu kita puasa, tapi ada kawan kita, dia nak belanja kita, mungkin hari itu dia dapat bonus banyak, dia nak belanja kita makan. Pada waktu situasi macam tu, kita puasa sunat dan kita dapat jemputan untuk makan, yang mana lagi patut kita buat? Terus berpuasa ataupun buka puasa, raikan hajat dia? Dah nampak dah senyum tu. Apa dia? Dah tahu dah jawapannya. Kalau kita melihat situasi tersebut, kita dianjurkan untuk berbuka puasa dan meraihkan hajat sahabat kita tu, dia nak jamu kita makan. Dalam situasi tersebut, insya-Allah pahala lebih berat kepada kita buka puasa dan meraihkan hajat dia. Tapi lain kalau puasa qada yang wajib, tak boleh. Walaupun dia ajak makan, sedap sangat nasi Arab kambing ke, tak boleh. Puasa wajib tak boleh buka. Okay, baik. Sebab itu sebabkan hadis ini yang disyarahkan oleh ulama, terutamanya dalam bab fiqh. Contohnya bulan puasa, memang kita kena beri perhatian untuk berpuasa, niat dia, ya. Dan kalau mengikut mazhab Imam Syafi'i, hal itu kena dilakukan setiap malam, ya. Setiap malam. Namun atas tujuan berhati-hati, ulama menyatakan kita dibolehkan untuk mengikut pandangan Imam Malik, yang mana pada malam yang pertama bulan Ramadan kita dibolehkan mengikut pendapat Imam Malik, kita boleh niatkan sebulan. Kerana apa? Nak berjaga-jaga, kok-koklah malam ke-16, malam ke-17 kita terlupa nak niat puasa, maka insya-Allah dah terangkum niat yang sebulan tersebut. Namun
niat sebulan dengan mengikut pandangan Imam Malik dengan tujuan berhati-hati, namun setiap malam tersebut kita masih lagi kena niatkan secara harian, ya. Baik. Jadi itu dia. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, amal kita ini dikira mengikut niat yang kita sertakan, kita hadirkan. Sebab itu dalam majlis-majlis ilmu, kita lihat contohnya majlis ilmu yang dianjurkan oleh Darul Murtada, pimpinan Habib Ali, Zainal Abidin, ya, disebutkan nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim, dan seterusnya. Ada 8 kita saya niat yang kita hadirkan dalam majlis ilmu. Dan itu juga yang kita berkempen ni, bila kita duduk majlis ilmu macam ni, jangan duduk kosong saja. Kita niatkan juga nak solat Isyak berjemaah, kerana kita akan mendapat pahala solat, ya. Baik. Jadi niat menjadi pemberat kepada pahala yang kita akan dapat nanti. Sebab itu, ya, ini urusan batinnya, urusan hati, ya. Dengan eloknya niat, dengan banyaknya niat, maka banyaklah martabat ganjaran yang Allah Ta'ala sediakan. Namun yang popular juga yang kita diingatkan adalah apa dia? Ends do not justify means, ya. Matlamat tidak menghalalkan cara. Itu dia. Betul, niat itu amalan kita ni dikira berdasarkan niat, tetapi kena ikat juga bahawa matlamat tidak menghalalkan cara. Saya dengarlah kawan saya sebut, dia disertakan kisah apa Robin Hood, dia tak tahu betul ke tak, kan. Dia kata Robin Hood ni dia mencuri, sebenarnya tu orang susah, kan. Itu contoh dalam karya orang putih lah, kan. Tak boleh, kan. Kita kata saya nak tolong fakir miskin ni, jadi saya kena mulakan kerja-kerja scam saya. Dalam agama ni senang buat scam, kan. Kena kumpul duit, kan. Saya buat kerja scam ni, nak kumpul duit, sebab niat saya betul ni. Itu dah tak boleh tu, salah tu. Tak boleh. Niat betul, amalan kita berdasarkan niat, namun niat tidak menghalalkan cara. Sebab itu kita ada syariah Islam, panduan agama Islam. Supaya apa? Apa yang kita buat itu adalah selari dengan apa yang ditetapkan oleh syarak. Baik. Jadi di sini kita lihat, di sini disertakan juga bahawa peristiwa hijrah, kan, yang menggambarkan, kalau mereka yang berhijrah tu dengan tujuan nak dapatkan dunia, dan wanita yang nak dinikahi, maka mereka dapat apa yang mereka niatkan, ya. Baik. Sebenarnya kitab syarah 40 hadis yang Dr. Zulkifli Al-Bakri susun ni sangat padat, kan. Walaupun satu hadis yang saya lihat kat sini banyak ni, tak ada kita nak sentuh dengan banyak, dengan terperinci. Namun intipati utamanya tadi kita sebutkan bahawa niat ni sangat penting dalam kehidupan. Sebab tu amalan kita, solat ada niat, puasa ada niat, zakat ada niat. Zakat apa yang kita bayar tu? Zakat fitrah, kan. Kita pegang dengan apa nama, ambil zakat, kan, dengan lafaz niat sebut, kan. Saya lalu melawak, kan, kita lepas dalam sah. Bukan dia, tu bukan akad nikah. Yang tu bayar zakat dia tu. Baik. Puasa dan niat dia. Apa lagi? Zakat niat, semayang niat. Haji, kan, musim haji, kan, betul tak? Kan? Saya dapat tahu kerajaan dah tak tanggung, kan. T20, kan, tak ada subsidi, kan. Dia menyari berapa? 30,000 no, tapi haji, kan. 30,000. Okey, baik. Haji, ada umrah, haji, semua tu pun ada niat ihram dan sumpah. Jadi nampak tak? Sebab tu ulama memberikan perhatian yang sangat utama kepada bab niat ini, ya. Dah jauh dah dengan Isyak, sebab nak bagi laluan kepada azan. Berapa minit lagi? Ya? Dah masuk dah? Tak apa, boleh sempat lagi. Sebab kita nak ambil barakah, keutamaan fadilat azan dan menjawab azan, ya. Sebab Nabi beritahu, siapa yang jawab azan dan orang kepada Nabi akan dapat syafaat Nabi. Maka kita tak mahu terlepas peluang tersebut.
InsyaAllah tuan-tuan sekalian, jangan risau. Walaupun kita tak begitu laju secara academic syllabus, tak dapat sempurna, tapi insyaAllah kita dah sentuh. Dan pertemuan nanti pun kita akan sentuh lagi insyaAllah. Kita tangguhkan pertemuan pada malam ini, mudah-mudahan mendapat barakah. Kita tangguhkan insyaAllah, kita dengar azan dan jawab azan insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.